Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia lah. Jadi apakah perasaan Tan Sri apabila Tan Sri telah diumumkan bahawa Tan Sri dilantik sebagai Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia? Ya. Reaksi saya tu positif lah tentunya. Pertama sebab saya merasakan akhir-akhirnya datang juga peluang kepada saya untuk melibatkan diri secara penuh penumpuan, padahal libatan saya dengan perancangan Universiti Kebangsaan, perancangan penubuhannya itu berlaku hanya dalam tahun 1969 bila saya dijadikan ahli jawatankuasa kurikulum oleh jawatankuasa perancang Universiti Kebangsaan yang pada waktu itu masih belum diiktiraf oleh kerajaan, jawatankuasa itu sendiri. Dan sesudah itu saya terpaksa meninggalkan tanah air untuk menyambungkan pendidikan lanjutan di Amerika. Dan bila saya balik semula ke Universiti Melaya dan kemudiannya dipinjamkan ke ITM. Jadi sangka saya libatan saya dengan UKM secara penuh tumpuan itu mungkin tidak datang. Tetapi bersyukur saya pada waktu itu rupanya peluang itu masih ada. Itu reaksi saya yang pertama. Reaksi saya yang kedua ialah saya melihat Universiti Kebangsaan pada waktu itu sebagai satu-satunya universiti yang memberi refleksi inspirasi kebangsaan dengan hasil dari perjuangan pejuang-pejuang bahasa, pejuang bangsa. Dan seselaras dengan latar belakang pendidikan saya sendiri, saya merasakan paling tidak inilah satu khidmat yang akan saya berikan bagi memenuhi sense of fulfillment saya sendiri sebagai orang yang ikut serta dalam perjuangan kebangsaan itu. Itulah, jadi saya merasakan peluang itu sudah ada dan akan saya penuhi peluang itu dengan sebaik-baiknya. Jadi apabila Tan Sri telah dilantik sebagai Naib Chancellor, ya, apakah perkara yang jadi kenangan bagi Tan Sri? Banyak, ada yang manis, ada yang pahit. Sambutan 10 tahun kampus kita dan perayaan secara besar-besaran kita lakukan dengan sebahagian daripada raja-raja, sultan-sultan ikut serta. Itu menimbulkan satu pengalaman baru bagi saya. Selain daripada itu ialah tentang Senat. Itu juga mendatangkan kenangan kepada saya. Semuanya amat bergantung kepada apa yang dibicarakan pada hari itu dalam mesyuarat Senat yang tertentu. Jika saya tiba-tiba melihat begitu ramai ahli Senat yang datang, tahulah saya bahawa ada sesuatu kontroversi nanti dalam salah satu perkara di bawah agenda. Kalau tidak begitu ramai yang datang, artinya perkara-perkara yang akan dibincangkan dalam agenda itu mungkin perkara-perkara yang tidak kontroversial. Saya dapati dihayati oleh Senat ialah bahawa paling tidak bila saya mengambil alih pengerusi Senat itu, persidangannya sudah menjadi lebih pendek, tidak berlarutan. Kenangan-kenangan lain lagi ialah konflik di kalangan students, juga konflik di kalangan staff tentang hal-hal hiburan dengan keagamaan dan sebagainya, yang akhir-akhirnya bila saya fikir-fikirkan bahawa pada waktu itu, saya tidak mengatakannya pada waktu ini, pada waktu itu perhatian baik dari mahasiswa maupun dari tenaga pengajar
lebih tertumpu kepada yang immediate, lebih tertumpu kepada perkara-perkara konkret, lebih tertumpu kepada kadang-kadang hal-hal remeh, tetapi oleh sebab itu menafikan mereka atau sebahagian daripada mereka daripada memberikan perhatian kepada perkara-perkara besar, perkara-perkara pokok. Ada pula kenangan yang mengecewakan saya. Yang mengecewakan saya itu ialah bahawa ini tidak terasing daripada apa yang saya sebutkan sebelum ini. Bagaimana staf atau tenaga pengajar itu mengkeduakan peranan ilmu, lalu mempertamakan peranan social workers. Saya sebutkan kepada staf bahawa mereka seharusnya memberikan penumpuan kepada apa yang tidak dapat diharapkan orang lain dapat melakukannya. Mereka harus menahan nafsu daripada ikut melakukan dan aktif dalam bidang-bidang yang orang lain juga dapat melakukannya. Demikianlah kata saya, kita harus menumpukan perhatian kepada masalah the Malay Minds, minda Melayu, research. Dari segi perancangan akademik bagaimana Tan Sri sebutkan Senate sebagai satu mesyuarat tadi. Ya. Dari segi seorang pentadbir yang merancang perkara-perkara akademik ketika itu. Pada ketika itu saya melihat satu gejala yang kurang sihat. Gejala itu masih ada sekarang ini. Gejala itu ada juga di universiti lain. Iaitu gejala mau mencari shortcut dan tidak mau mempertahankan kepercayaan untuk diuji oleh orang lain. Jadi menurut tradisi universiti, sebelum dia memulakan sesuatu program akademik, sebelum dia memulakan sesuatu fakulti baru, harus ditelitinya feasibility, memperkenalkan program baru, feasibility, memperkenalkan atau menumbuhkan fakulti baru. Jadi mengikut tradisi universiti, setiap kali dia mau berbuat demikian, dia harus menumbuhkan secara betul sebuah lembaga pengajian. Sebab lembaga pengajian inilah yang menjadi tempat menguji pendirian asal kita. Wajar atau tidak wajar, baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi jika kita sebagai akademik yakinkan sesuatu, itulah tempatnya kita menguji kepercayaan sendiri, keyakinan sendiri, dan disitulah kita nanti mendapat tentangan mungkin ataupun reservation mungkin. Dan jika orang yang menyampaikan reservation atau tentangan itu mempunyai bukti yang cukup, kita harus bersifat terbuka untuk menggugurkan cadangan itu atau mencari jalan keluar untuk mendapatkan satu formula atau penggabungan idea kepada satu corak yang baru atau berlainan sedikit. Jika kita mau menumbuhkan fakulti baru, jika kita mau memperkenalkan program akademik baru, tetapi tidak mau menubuhkan lembaga pengajian yang begitu,
Artinya kita mengambil risiko yang besar. Kita nanti akhir-akhirnya menggalakkan inbreeding, pemikiran hanya dari dalaman. Kita tidak mau orang luar, sekolah luar ikut serta dalam proses membuat decision akademik. Itu saya rasa satu hal yang mengecewakan dan menggugat excellence. Tan Sri, apa yang Tan Sri katakan tadi tu, intelektualan pensyarah sebagainya. Ada pensyarah mengatakan bahawa akta universiti yang tak kata menggugatkan, membendungkan mereka menjalankan pendidikan atau menyuarakan sesuatu. Adakah ini dari segi pengalaman Tan Sri dan sebagai seorang pentadbir? Ya, saya merasakan ini hanya scapegoat. Ada orang yang sampai ke satu ekstrim mengatakan kita patutnya tidak perlukan akta. Itu satu lagi miskonsepsi, sebab akta itu mesti ada untuk memberikan kewibawaan kepada institusi. Cuma akta itu menggugat atau tidak, itu perkara lain. Tetapi mengatakan kita mesti hapuskan akta itu pada saya tidak mempunyai sebarang makna. Artinya orang itu jahil tentang fungsi akta. Tetapi mengatakan akta itu mengongkong, saya tidak melihat bagaimana dia mengongkong. Syed Najib, Profesor Syed Najib melahirkan karya besar. Saya tidak melihat bagaimana dia mengongkong Profesor Engku Aziz umpamanya mengutarakan pendapatnya. Saya mencari-cari di manakah dalam akta itu yang mengatakan kita tidak boleh membuat penyelidikan. Kita tidak boleh membuat penerbitan yang besar. Tidak ada dalam situ. Yang dilarang dalam akta itu ialah partisan politics. Itu saja. Kalau mau partisan politics, tinggalkan saja universiti dan jadi professional politicians. Itu saja. Aktiviti pelajar akta tidak menghalang, tetapi ada semacam penyakit yang timbul, iaitu gerakan dan aktiviti pelajar itu menjadi terlalu birokratik sifatnya. Mesti diisi borang ini, borang itu, lapis-lapis begitu. Artinya proses pembuatan keputusan itu terlalu panjang. Untuk memungut derma terpaksa dibawa kepada menteri untuk meluluskannya. Dan dalam pindaan ini, kalau tidak salah saya, kuasa itu diberikan balik kepada Naib Chancellor. Jadi ini akan memendekkan waktu. Tetapi training yang ada pula ialah bahawa pelajar-pelajar itu jika tidak patah hatinya untuk bertindak membuat aktiviti kerana proses yang terlalu panjang, akan sebenarnya memberikan mereka latihan dalam lobbying teknik untuk kemudiannya berfungsi dengan baik dalam sama ada dunia perniagaan atau dunia perkhidmatan. Kalau Tan Sri melihat UKM, masa depan UKM bagaimana? Setakat ini saya tidak mempunyai sebab untuk memikirkan yang dia akan ke bawah daripada universiti-universiti lain. Tetapi by the same token, saya tidak pula dapat melihat bagaimana ia menjadi top universiti berbanding dengan universiti-universiti lain. Apa sebab? Sebabnya ialah kerana iklim di dalam itu, dan yang kedua kerana missed opportunities. Waktu saya di sana dulu ini, saya cuba perkukuhkan konsep institut. Biar ada fakulti dan di samping itu ada institut. Dengan pengertian bahawa institut itu ialah research organisation for academic purpose. Jadi institut tidak usah memberikan ijazah. Dia boleh
memberikan lain-lain penghormatan. Tetapi dia mengambil tenaga pengajar yang meminatinya untuk ke situ lagi menjalankan penyelidikan. Tetapi konsepsi IBKKM ternyata amat kabur pada setengah-setengah orang. Mereka mahu umpamanya Jabatan Persuratan Melayu duduk di bawah institut. Kalau itu jadinya, institut is a misnomer. Panggil saja fakulti. Jadi oleh sebab kekacauan itu, maka dia menjadi satu missed opportunity. Dan sekarang Universiti Malaya sudah menubuhkan institutnya sendiri. Jadi jika tidak careful, institut itu akan lebih menyerlah daripada yang ada pada kita infrastrukturnya sudah sejak penubuhan universiti dulu. Tetapi malangnya institut itu menjadi lemah, menjadi tidak dinamik kerana displaced goal. Di Tan Sri lihat UKM ni more sebagai dalam kelemahannya dalam bidang penyelidikan dan pengurusan akademik. Dan ketiga tentunya akademik itu sendiri di akademik. Ya, saya lihat, saya lahir di Pulau Pinang, di kampung yang terpencil namanya Bagan Pulau Betung, balik pulau. Jadi orang Georgetown ni orang Pekan. Saya ni orang Ulu dari sana. Tapi waktu umur 5 tahun, waktu ibu melahirkan anaknya yang keempat, saya yang kedua dalam keluarga. Jadi anak itu mati dalam kandungan sebab songsang dan perubatan perbidanan pada waktu itu di kampung yang terpencil pula. Jadi ibu meninggal, saya dibawa oleh seorang nenek yang mempunyai keluarga di Kedah. Itulah saya kemudiannya membesar di Kedah dan mendapat pendidikan di Kedah. Tidak, saya di sekolah Seberang Perak laki-laki, kemudian pergi ke sekolah Sungai Korok laki-laki, Jalan Pegawai. Kemudian waktu tamat sekolah Perak tu saya mendapati rasa kecewaan cukup besar sebab ialah kita itu top the class. Jadi tiba-tiba tengok kawan-kawan yang tidak begitu handal tu pergi ke Special Malay One waktu itu, sedangkan kita sendiri tidak dapat kerana ayah di Sungai Petani, Surat Beranak tak dapat dicari, dan saya dengan nenek tidak begitu mengetahui. Jadi timbul pertanyaan di kepala saya, apakah ini dinamakan keadilan? Seolah-olah mengadu hal kepada Tuhan lah. Tapi ternyata sekarang jawapan itu sudah diberikan oleh Tuhan bahawa ada lorong-lorong yang berbagai untuk sampai ke puncak yang sama. Jadi saya pun beristighfar, minta ampun balik kepada Tuhan kerana Dia menentukan bahawa jalan untuk saya ialah lain daripada jalan yang konvensional. Ya. Dan sesudah itu saya menjadi guru pelatih setahun, mengajar di Gunung Keriang di Kedah. Kemudiannya datang ke Tanjung Malim 3 tahun. Keluar dari Tanjung Malim, mengajar di sekolah. Bapa saudara saya bertanya, berapa gaji kau? Dengan penuh kebanggaan saya sebutlah gaji saya sekian-sekian. Dia kata tak jadi. Kalau gaji itu kau tak boleh beli motorcar, katanya. So itulah, jadi dalam perkembangan seterusnya itu saya amat bergantung dengan siapa yang saya tembungi dalam hidup ni. Kerana bapa saudara saya itu, jadi saya meneruskan pengajian lagi. Kemudian dapat school certificate, keluar daripada LI, sudah gaji besar RM310 sebulan. Jadi cita-cita ialah satu hari nanti jadi guru besar. Kemudian saya bertembung dengan guru saya yang mengajar bahasa Inggeris sebelah petang, Cik Abu Hassan Ali, bapaknya kepada Adnan Abu Hassan dan ini yang pemuzik ni. Jadi dia mengajak saya pergi ke Jabatan Pendidikan. Saya tidak tahu apa sebabnya. Saya tanya, untuk apa kita pergi ke Jabatan Pendidikan ni? Ikut aja lah, katanya. Sampai di sana dia mintanya 2 borang untuk mengambil peperiksaan STPM.
Kau isi satu katanya, dia mengisi satu. Itu jadi banyak orang-orang begini yang saya temui yang menyebabkan saya kemudiannya meneruskan pengajian. Saya tidak ada komplain tentang keberuntungan itu peluang. Supaya Tan Sri pergi. Sesudah itu saya belajar HSC. Waktu itu juga saya sudah berpindah daripada Sekolah Melayu mengajar ke Sekolah Sultan Abdul Hamid College mengajar. Kemudian sesudah itu ke maktab, bukan maktab, dia training center dipanggil di Alusta. Kemudian bila dapat peperiksaan HSC itu, saya datang ke Universiti Malaya, belajar di sana 3 tahun. Keluar dari situ menjadi pensyarah di maktab bahasa selama 2 tahun. Kemudian balik semula ke Universiti Malaya sebagai penolong pensyarah pada waktu itu tahun 67. Kemudian tahun 69 saya pergi ke Stanford, California untuk membuat PhD. Balik tahun 72 menjadi pensyarah di Universiti Malaya, Fakulti Pendidikan. Kemudiannya itulah saya kemudiannya bergerak ke sana kemari menjadi timbalan Naib Chancellor Universiti Malaya 3 tahun lebih, menjadi pengarah ITM 2 tahun, menjadi Naib Chancellor UKM selama 3 tahun setengah, Naib Chancellor UUM 5 tahun, dan sekarang saya di sini. Dan barangkali kalau tidak terjejas planning saya, awal tahun depan saya mau rehat setelah 40 tahun berkhidmat dengan kerajaan.